Baik, terima kasih rakan setugas di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Ya, betul, antara petani yang menjadi isu-isu dan yang sedang dikemukakan dalam sektor pertanian diibaratkan sebagai tradisi dalam masyarakat di kawasan Jelun Kedah ini. Dan untuk mengupas lebih lanjut mengenai perkara tersebut, kita bersama dengan calon Barisan Nasional bagi Parlimen Jelun P005 yang merupakan mantan pengerusi MADA, iaitu Datuk Othman Aziz. Terima kasih Datuk kerana sudi dengan Bernama TV. Baik Datuk, apakah antara permasalahan yang sering diperkotak-katikkan ataupun diajukan kepada Datuk sebelum ini? Pertama sekali kita sedar bahawa tanaman padi di Kedah ni merupakan satu industri yang besar. Kita merupakan pembekal 40% beras negara tu. Dan sudah tentulah setiap musim pelbagai isu akan diutarakan. Isu yang sering kita dengari dan kita tak mau keluh kesah yang ada di kalangan petani ini, setiap musim kita akan bercakap soal benih, kita juga bercakap soal kelewatan bekalan baja, kita bercakap soal-soal berkaitan pengairan dan saliran. Dan ketika ini sedang berlangsung di Jelun ini ialah masalah petani lewat menabur padi mengikut jadual. Kerana air yang ada di bendang ni terlalu banyak dan juga melipasi batas bendang itu. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang saya kira perlu diambilkan tindakan tersusun menyeluruh yang mantap untuk menyelesaikan isu ni dan tidak perlu lagi menjadi bahan bualan di kalangan petani setiap musim. Contoh macam sekarang, kita melihat bahawa kebetulan musim hujan, kebetulan air di laut pun pasang besar. Jadi air yang mengalir daripada sungai utama ni lambat. Kemudian air yang masuk daripada terusan sekunder pun lewat. Kemudian daripada parit tertiary pun lambat. Jadi sudah tentulah isu yang lewat ni kerana kami melihat masalah pengairan dan saliran ini tidak dibuat penyelenggaraan mengikut jadual. Kalau dulu kita cuci sungai dan longkang dan juga parit tertiary, parit jari ni setiap 4 kali setahun. Namun sekarang dimaklumkan sudah 4 tahun belum lagi dibuat. Maka sebab itulah kalau saudari tengok di luar sana, di sungai-sungai utama pun, rumput, rampai, kangkung, menerung dan sebagainya penuh dalam sungai. Maka inilah menyebabkan saliran air ke laut ini lewat dan lambat. Maka kesannya pula selain daripada masalah nak lewat jadual menanam, kesan yang baru berlaku yang mula disedari ketika musim lepas ialah masalah jentuai yang jerlus, terlekat. Tanah yang keras di bawah sana tu telah menjadi lembek dan masalah jentuai yang membawa kebok padi ini yang berat, maka dia terbenam. Dan bila kita panggil bantuan untuk tarik pun, yang datang menarik itu pun terbenam. Jadi isu-isu ni perlu diselesaikan kerana kalau tidak, lama-kelamaan keseluruhan kawasan-kawasan MADA ni mungkin dah sekitar ketika ini 20,000 hektar tak boleh dituai dengan baik. Masalah bekalan baja yang lewat ini pun menyebabkan hasil tuaian yang rendah, 1.3 tan satu relung, 800 kilo satu relung, ini tak boleh dibuat. Kita menyasarkan sekurang-kurangnya 2 tan ataupun 7 tan satu hektar. Tapi oleh kerana ada masalah di sana, di kementerian, bukan masalah di bandar, maka petanilah yang menjadi mangsa. Inilah keluhan-keluhan yang sering membelenggukan mereka. Ada juga yang baru ni bercakap, menceritakan kepada saya, benih yang dibeli itu pun bila direndam, kemudian ditabur besoknya, lusanya, tak tumbuh. Maka ianya meningkatkan kos kepada petani. Inilah isu-isu selain daripada kenaikan kos baja tambahan, racun ulat dan sebagainya, juga membelenggu petani. Sudah berapa lama permasalahan ini membelenggu petani-petani? Saya senang katakan setiap musim dia tak lancar. Pengurusan contoh macam baja, saya kata macam saya dulu semasa saya menjadi pengurusi MADA, saya mengatakan baja kena tunggu padi. Jangan padi tunggu baja. Ini bahasa kampung. Maksudnya bila kita nak menabur itu, baja dah siap. Baja yurianya dah ada, NPK-nya dah ada, tambahannya dah ada. Walaupun mungkin tak ada di rumah, tapi dah ada dalam di kilangnya, di store-nya, di PPK-nya. Jadi menunggu untuk dihantar ke kampung-kampung. Tapi seringkali apa yang berlaku macam contoh musim lepas, petani dah selesai menuai, baru baja sampai. Jadi bila kita tanya macam mana nak buat dengan baja ni, kami kena jual, Datuk. Pasal apa nak jual? Sebab musim depan kami dapat lagi baja. Ini isu dah. Jadi rugi kerajaan itu kerana tidak
boleh menggunakan subsidi bantuan kerajaan itu secara optimal. Ini isunya. Jadi kita mintalah mendesak kerajaan melihat secara menyeluruh, secara holistik di mana antara rantaian nilai yang menjadikan petani-petani ini bermasalah. Baik dari segi saliran pengairannya, baik dari segi bajarnya dan sebagainya. Petani seringkali merujuk kepada MADA. Tapi MADA pada saya adalah satu agensi yang menyelaras, yang menentukan siapa yang membekal benih, siapa yang menghantar bajet. Itu bukan MADA. Jadi inilah antara dia seolah-olah macam ada hubungan tu dah macam putus. Jadi yang inilah yang sering membelenggu petani dan petani menjadi mangsa. Mana mungkin mereka buat bendang hanya dapat 1 tan, 1.5 tan, memang akan rugi. Buang masa. Ini isu yang jadi kita nak pendapatan daripada padi itu setidak-tidaknya sekurang-kurangnya RM1,000 serelung bersih. Barulah dia orang boleh menyara keluarga. Tapi kalau belum menuai pun dah rugi, jadi apa gunanya? Ini isu yang saya kira Kementerian Bahagian Industri Padi mesti melihat secara total supaya benda-benda ni tak berulang dan setiap musim akan dibercakap di kampung, di kedai kopi dan sebagainya. Sebelum ini MADA pernah berbincang atau bertemu empat mata bersama kementerian ke atau macam mana, Datuk? Yang ni saya tak tahulah, tapi saya rasa sudah tentu ada. Saya kata MADA ke, KADA ke, Barat Laut Selangor ke, seberang Perak, IADP seberang Perak, IADP di Tasik Gelugor, Pematang Poh, apa semua ni, mereka ada orang kata satu jawatan kuasa lah menyelaras industri padi. Sudah tentulah saya yakin ada perbincangan, ada mesyuarat dan sebagainya. Namun kita nak kena cari satu titik pertemuan di mana tak kiralah apa pun, yang penting apa keperluan petani itu mesti sampai mengikut jadual, mengikut masa. Kita tahu ada setengah-setengah petani walaupun mungkin dapat bajar dalam masa yang diperlukan, mereka lambat tabur, itu urusan petani. Tapi yang penting ialah kita tak mau kerugian peruntukan kerajaan yang besar ni, kita kata untuk tahun depan RM1.8 bilion tau. Besar. Jadi kalau peruntukan itu dia habis di tengah jalan, tidak menjadi produktif, tidak memberikan pulangan yang berpatutan, bersesuaian, maka sudah tentulah kerajaan rugi. Kerajaan terpaksa menampung kekurangan bekalan beras yang akibat daripada masalah-masalah yang kita sebut itu, terpaksa mengimport kos lagi kepada kerajaan. Jadi yang inilah yang pada saya perlu diperbetulkan dengan segera. Jadi adakah nanti Datuk akan memenangi parlimen di Jelut ini, Datuk akan membawa perkara tersebut di isu itu akan diketengahkan? Saya bila-bila pun insya-Allah, saya daripada dulu, kini dan selamanya, saya akan tetap bercakap isu-isu berkaitan dengan petani. Maka saya mintalah bila kita bercakap, baiklah kita berunding, kita bersembang untuk mencari satu titik pertemuan, menyelesaikan masalah. Kita di Dewan sering bercakap, walaupun saya bekas senator, bekas ahli Dewan Rakyat, saya bercakap, saya bawa isu-isu seperti ini, namun kadang-kadang isu itu hanya dilampiaskan. Dia tak dijadikan keutamaan. Jadi saya mintalah supaya perkara ini diadakan satu kumpulan brainstorm untuk pecahan minda ni supaya kita selesaikan. Kita tak mau setiap musim petani akan mengeluh. Setiap musim petani akan mengadu hal. Jadi benda-benda ni saya kira amat penting dan kita tak mau, yang pada saya lah yang paling penting, apa-apa bantuan kerajaan itu mestilah dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani. Tak mau kebocoran, tak mau pembaziran. Ya. Baik Datuk, soalan terakhir, apakah harapan Datuk buat pengundi-pengundi di Jerelun ni, Datuk? Saya sebagai anak kampung, saya di Jerelun, saya anak kampung lahirnya di sini, sebab itulah saya terus-terusan bercakap isu-isu berkaitan tanaman padi, isu-isu berkaitan nelayan, isu-isu berkaitan dengan pekebun kecil, dan sudah tentu sebagai orang yang melalui zaman berpanjangan juga, kita faham masalah-masalah anak muda. Saya akan terus bercakap dan saya akan terus menjadi pembela kepada masyarakat, tani, nelayan, penternak dan juga pekebun kecil serta anak-anak muda. Anak muda ni kita tahu mereka memerlukan bimbingan. Selain daripada pihak Kementerian Pelajaran memberikan peluang untuk belajar, kita nak daripada Kementerian Pelajaran ke Kementerian Pengajian Tinggi bagi mereka melanjutkan pelajaran ke kolej dan universiti. Kemudian kita bercakap pula dengan Kementerian Sumber Manusia bagaimana peluang-peluang pekerjaan supaya kursus-kursus yang diambil dan ditawarkan itu
tak mismatch. Maksudnya lulusan ini permintaan pekerjaan yang berlainan, maka dia ada mismatch. Bukan kita tak mau mereka juga dibebani dengan masalah PTN dan sebagainya lah. Jadi yang ni insya-Allah kalaulah rakyat Jerlun, pengundi-pengundi Jerlun memberikan peluang kepada saya sekali lagi untuk menjadi wakil rakyat, saya akan terus membela isu-isu ini. Tak lupa juga lah sudah tentu isu bekalan air bersih. Ini merupakan satu lagi isu yang besar di kawasan Jerlun ni. Setiap tahun, setiap musim kita menghadapi masalah-masalah dan rungutan. Rungutan ada setengah tempat saya pergi 2 hari lepas, sebulan tak dapat air. Kalau di bawah ni, di Pida 11, Pida 14, Pida 13 ni pun sama. Saya sering buat lawak, saya kata urusan air bersih ni nak kena untuk minum, untuk pakai, untuk mandi. Mandi ni kalau saja-saja kita mandi okey. Tapi kalau sahaja aku mandi dia jadi masalah. Perlukan air bersih. Kalau air bersih tak cukup, kita tak boleh nak tunaikan sahaja aku mandi tu kan. Jadi ini penting, insya-Allah lah saya menyeru kepada orang Jerlun, berilah ruang dan peluang kepada saya untuk saya mewakili tuan-tuan di parlimen nanti, dan insya-Allah saya akan terus membawa isu-isu yang sering menjadi dekat kepada pengundi di sini, kehidupan harian, rutin harian, supaya kita dapat terus membuat pembelaan, menyalurkan maklumat, meminta bantuan daripada pelbagai agensi untuk menyelesaikan masalah, termasuk juga masalah infrastruktur jalan ladang dan sebagainya lah. InsyaAllah saya yakin pengundi Jerlun kali ini akan menggunakan fikiran dan akal waras yang Allah Ta'ala bagi untuk memilih calon yang terbaik untuk mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi dengan Bernama TV. Baik, itu saja yang saya dapat bawakan bersama langsung dari Jerlun Kedah, kembali ke rakan tugas di Wisma Bernama Kuala Lumpur.